Dah kan? Okey dah. Okey, dan share. Alright. Okay, sebelum tu kita tunggu yang lain masuk dulu. Bolehlah kita sembang-sembang dulu kejap kan? Okay, sure. Okay Lisa, jap. Mana ni? Hilang. Alright. Hai Lisa. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sihat ke? Aku salah. Alhamdulillah. Ya Allah, musim sekarang ni seminggu sekali je cuti. Seminggu sekali cuti. Seminggu sekali je cuti. Ibu ayah kata sihat ke? Ibu ayah Alhamdulillah sihat. Lila macam mana okey semua? Okey. So excited ni nak buat live dengan Lisa. Kan, lama dah tak Lisa, jumpa. Lisa. Tu. Welcome to my channel. Aduh. First time nak buat. Oh, tak apa. Tak, sebelum ni Lila duk buat live seorang-seorang je. Lepas tu masa PKP tu macam, alah macam mana nak buat. Nak transfer energy, nak terima energy orang lain juga kan. Betul. Sebab sekarang banyak orang sharing-sharing kan. So macam nampak macam bagus juga kan kalau invite. So tapi tak sangka semua yang invite tu okey. Semua itulah. Lisa ada tengok juga yang daripada first yang hari tu sampai semalam. Macam dia banyak input yang kita boleh dapat daripada sharing diorang. Kan? Okey, siapa yang dah ada dalam live? Assalamualaikum. Okey, dah ada ni orang tapi tak nampak nama. Lisa boleh tengok kan dekat Facebook kan siapa yang live apa semua boleh. kan. Hai Tuan Khairul Anwar. Hai Tuan Syuk. Apa khabar semua? Sudah dah makin meningkat. Alright. Okey, bagi yang menonton live boleh share ramai-ramai. Okey, hari ni Dila bawakan untuk anda semua Tengku Lisa. Hai, Assalamualaikum. Hello. Clear kan semua? Dia tak sekat-sekat kan? Clear kan? Okey. Alright. Okey, so untuk hari ni tadi kan ada Lona cakap nak join live kan? Oh, betul. Dekat IG. Okey, siapa lagi yang ada? Hai Cik Puan Elbina. Hai semua. Okey Lisa. Alright. Jom kita start nanti yang live tu nanti diorang tengoklah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lisa first kali nak ucapkan terima kasih sebab sudi live bersama dengan saya hari ni. Okay, so lama juga tak jumpa dengan Lisa kan. Last hari tu contact sebab ada nak tanya berkenaan dengan Frozen lah. Yes, betul. Kan? Yes, ada Lona. Hai. Hai Lona. Okay. Lisa, sebelum tu dia nak Lisa kenalkan diri dulu boleh? Supaya orang lain kenal. Silakan. Assalamualaikum, hai semua. Nama saya Tengku Nalisa Munira. Saya sebenarnya sebagai pengurus jualan Syahira. Sebenarnya pengurus yang besarnya adalah Ibu Lisa. Lisa menyambung bisnes family. Dalam kayaknya bisnes ni kita in term food and beverages, frozen food lah. Macam kalau orang tahu yang mana pernah kenal Lisa, Lisa buatkan production macam curry puff, donut, pau, tapi semua frozen. Macam tu. So sekarang ni kita dah almost nak masuk 25 years. 25 years? Yes. God. Okay. Generasi kedua lah sekarang kiranya. Generasi kedua. Yes. Sangat beruntung tu. Banyak Lisa belajar daripada Ibu Lisa, maksudnya ialah first Lisa masuk
dalam bidang bisnes family ni pun macam banyak cabaran dia. Lain dengan masa kalau dulu kita cuma bantu-bantu je kan, tolong-tolong sikit. Tapi bila once Lisa macam okay masuk betul-betul apa semua, dapat tanggungjawab apa semua, dia rasa sangat macam mencabar. Cabaran baru generasi kedua menguruskan. Betul-betul. Okay, sebelum ni Dila ada WhatsApp Lisa nak tengok produk. Sebab kami kan ada satu lagi company iaitu 7Wow. Kami mulakan 7 produk. Okay. Okay, dah 3 tahun kan. Tapi yang terbaru yang start daripada hari tu lah, yang COVID-19 punya case ni. Okay. Permintaan kami untuk produk tu terlalu tinggi. Lepas tu kita orang nak cukupkan 7 produk tu. Okay. Itu yang Dila contact Lisa apa semua, tanya pasal frozen food. Antara yang kami pilih untuk jalankan lah, sebab kami dah ada demand apa semua kan. Tapi betul. Tapi Dila tak pernah buat frozen food. Jadi macam kalkulate tak boleh nak pergi. Demand ada kan, tapi dia macam, dia sebenarnya kalau macam frozen food ni dia more to volume. Itulah memang sebab, volume. Betul, sebab kita baru first time hari tu. So macam jap dulu, hold dulu kejap, nanti kena study balik dengan Lisa. Okay Lisa, so, untuk hari ni kita nak sembang sikit berkenaan dengan bisnes Lisa lah, berkenaan dengan frozen food. Okay, so boleh tak Lisa bagi tahu ataupun ceritakan sikit bagaimana bisnes frozen ni sebelum berlakunya COVID dengan semasa COVID sekarang. Alright, okay, sure. Okay, Lisa mula. Okay, macam ni, sebelum COVID, gerak kerja dekat production, bahagian supplier apa semua, benda tu berjalan dengan orang kata ada masalah, tapi semuanya dalam keadaan terkawal sebab semua kita yang ada tu kita dah mengikut data. Sebab Lisa belajar statistik. So apa-apa yang berlaku, Lisa akan take note. So kita ada report, kita ada data semua. Kuantiti yang keluar hari-hari, KPI apa semua. So jadi semua tu macam tak ada masalah tau. Just in case ada pun macam ada problem macam ni, kita dah tahu macam nak survive. Tak ada masalah lah. So planning kerja pun macam Lisa dah boleh bagi planning kerja dalam untuk sebulan. Macam okay, minggu ni buat macam ni. Tapi bila kena COVID-19, semua macam gone. Data semua tak boleh guna dah. So Lisa macam start bila PM umum PKP kan. So kita macam total shutdown semua. Tapi masa tu nasib baik macam dia berlaku pertengahan is it? So masa tu stok dekat pasaraya memang kita dah fully restock semua. So macam okay lah, dekat pasaraya dah fully restock, dekat kita pun memang dah full restock. So dan kita shutdown semua. Kita pun macam okay lah, after 5 days tu kita memang senyap je apa semua, tengok situasi. Lepas tu tiba-tiba Lisa dapat call WhatsApp daripada pasaraya, distributor apa semua. Diorang panggil Lisa Kak Cik kan. Kak Cik, you bila nak masuk barang lah? Diorang hantar semua kosong. Alamak, macam mana kan? So Lisa pun macam call ibu. So macam mana kita nak operate kan ni? Ibu macam tak tengok nak operate masa tu kita tak tahu macam mana nak, yelah kita nak dapat surat kuasa nak edar makanan apa semua kan. So macam okey lah, ibu kata boleh tapi biar dapat surat kuasa dulu, takut just in case berlaku apa-apa kita pun tak nak tanggung risiko kan. Jadi Lisa pun masa tu untuk first time Lisa call masa tu pengarah pertanian, Kementerian Pertanian. Lisa call, Lisa pun tanya maksudnya macam mana Lisa nak operate sebab Lisa dah terputus supply dekat pasaraya dengan distributor Lisa. So boleh katakan time tu almost 50 pasaraya tak ada langsung produk Lisa. Dekat distributor pun sama. Lepas tu macam okey lah tak apa Lisa, kita orang buat surat apa semua boleh. Tapi masa tu dia hadkan staff lah. Okay, dia keluarkan Lisa surat. Okay, siapa keluarkan surat? So malam tu juga Lisa WhatsApp group staff masuk kerja apa semua, tapi kita
kita orang benda tu dalam satu hari tau. Sediakan SOP, kena check kesihatan, kalau ada yang pergi mana-mana kita call one by one. Ada pergi mana-mana ke dalam tempoh PKP ataupun 2 weeks before COVID ni yang berlaku kan. Tu check, okey lah masuk. Bila masuk tu Lisa minta handle semua stok yang ada apa semua, kita orang terpaksa bahagi-bahagi antara pasaraya dan distributor. Semua boleh katakan macam okey lah tempat Lisa, kita orang boleh macam tak full tau. Like macam quarter je, 1/3 je semua boleh restock. My God. Masa tu stok dekat production kosong, zero. Macam ui dah pening dah ni kan. And supplier barang mentah pun dia full. Semua stok-stok diorang macam tak nak lepas. Macam masa tu bayang tepung gandum, mie kentang, semua benda-benda yang mentah ni kita orang sangat susah nak dapat. Okay. Ui, kita macam pening lah. Macam satu hari masa production yang first day kita orang buat masa PKP tu, Lisa dengan macam sekejap-sekejap macam, ibu kita dah habis barang ni, semua tak boleh, supplier tak nak hantar. Tapi nasib baik, bila dengan pasaraya kita dah buat hubungan baik dengan diorang, kita tahu stok tu ada tapi diorang macam lepas sikit-sikit kan sebab tak nak terputus. Ya, Jadi saya pun check, saya cakap, macam mana kita orang supply makanan ni tapi sekarang kita tak nak supply dekat you, kita orang kekurangan barang ni. So kalau you lepas kat kita orang akan dahulukan you punya. Macam tu. Tapi masa tu kan kalau nak masuk pasaraya kena beratur kan. So Lisa pun macam, tapi I kena beratur, benda tu dah makan masa I, buang masa apa semua, sedangkan I boleh buat banyak kerja masa tu. Nak pergi pun dah jam sebab ada roadblock apa semua. Dan macam dia kata, okay lah you list barang apa you nak, kita bagi diskaun tapi you kena dahulukan stok kat tempat kita. So terpaksa buat macam tu lah. So kita macam win-win situation. Masa tu dengan kalau dekat Terengganu dengan Pahang dia tahu Tunas Manja, Pantai Selamat dengan Newana. So 3 pasaraya ni kita memang ada hubungan baik. So stok-stok tu kita macam bahagi-bahagi. Dia hantar directly dekat production. Masa tu macam ya Allah, alhamdulillah syukur sangat. Maksudnya Tuhan bagi jalan kat kita untuk memudahkan urusan time COVID ni. Cumanya bagi Lisa masa time COVID tu kita punya macam selalu kalau kita ambil like 50 carton, time COVID kita kena ambil double like 100 carton sebab tak nak bagi putus stok kan. Macam tu. Tapi buat hari ni besok keluar. So memang tak sempat langsung untuk simpan stok dekat production. Itulah cabaran dia. So masa COVID ni memang production meningkat lah. Boleh kata like 70% meningkat. Kalau mengikut data yang before dengan after time COVID. 70%? Yes. God. Okay. So kalau tu dari segi demand dan macam mana Lisa solve the problem, macam mana nak dapatkan lagi supplier daripada Betul. ni lah kan. Okay. So sekarang macam Lisa supply dekat supermarket apa semua kan. Yes. Dalam gerak kerja online. Okay. Okay. Lisa ada buat ke? Okay, macam ni sebenarnya. Okay. Sebab difahamkan macam demand, kita dah try dah demand produk frozen online, ada demand dia. Tetapi dia punya margin tu macam mana? Tak tahan. Betul, yang tu Lisa faham. Sebab sebenarnya sebelum Dila tanya kat Lisa untuk gerak kerja online, Lisa pun sebenarnya dah cuba dulu. Okay, Lisa cuba dulu, maksudnya Lisa cuba promote dekat FB sendiri, dekat IG sendiri, and ada juga macam Lisa try pass dekat kawan-kawan Lisa kan, yang terdekat macam kita cubalah sebab kita tak buat, kita tak tahu apa yang berlaku. Is it macam Lisa pun okay, ada orang order daripada Langkawi time tu, KL, Kedah, Melaka. So dia orang order, Lisa like repack betul-betul, memang yang itu yang stok yang macam kata memang dia punya suhu dah terjaga. So bila once Lisa handling kalau online, so saya guna post laju lah, yang itu paling Lisa trust, and diorang pun dah tahu Lisa supply makanan frozen. So kalau Lisa macam handle, bagi diorang dah tahu okay ni barang Syahira kena jaga elok. Tapi bila dah pass, okay lah kalau macam daripada post hari ni sampai esok, benda tu macam okay still terjaga walaupun dia akan agak orang kata kurang sejuk, tapi sebab Lisa punya produk kita orang jaga dia punya suhu masak inti apa semua, so memang one whole day tak freezer still boleh tahan.
Tapi bila time PKP, Lisa try balik masuk online sebab di mana ada orang minta order. Dekat pos laja tu dia macam, yelah kita faham sebab terlalu ramai kan. Betul. Dia akan delay like 2-3 days sampai semua gone, tak boleh. Saya macam okay kena start, tak boleh. Sebab cost untuk handling transportation sangat tinggi untuk online. Untuk frozen food, Lisa dah tengok kita banyak kena main volume. Bukan one pack. So Lisa rasa kalau untuk online, Lisa kena melalui pasaran juga sebab pasaran sekarang ni pun diorang buat online. Tapi dia macam melalui daerah-daerah, negeri-negeri, so itu lagi selamat. Betul. Okay. Faham. Okay. Jap, kita tengok dulu siapa yang ada dengan kita. Alright. Okay. Hai Cik Puan Lily, Tuan Azrul. Hai Suhada Marisa, Tuan Faiz. Hai semua. Okay, hari ni Dila bersama dengan Tengku Lisa. Ibu Lisa pun ada sekali. Dia tengah watch us. Ya ke? Hai Ibu. Lama tak jumpa. Okay, so yang mana yang tengok live, minta tolong share, support, perkongsian untuk tengah hari ni. Okay, thank you very much. Okay, Lisa. Okay. Dila kan, Dila nak tanya Lisa lah berkenaan dengan team. Okay. Kan? Berkenaan dengan team macam Dila sendiri pun macam cekedis kan, membangunkan team kan. Aduh. Okay, betul. So, Dila nak tanya Lisa, macam mana Lisa motivate team semasa COVID-19? Dengan productionnya, dengan macam-macam kan isu ada. Betul. Itu soalan paling orang kata staff adalah problem pertama yang paling mencapai untuk kita handle. Is it? Tak COVID pun, sebelum COVID pun ada juga masalah dia. Okay, selalunya macam dekat Anda Syahira, sebenarnya Lisa more to marketing. Ibu Lisa yang bahagian production, Tapi ialah bila dah time macam ni kita sama-sama. Maksudnya ibu pun ada tolong Lisa part marketing and ibu pun ada tolong Lisa bahagian staff. Okay, maksudnya macam ni. Sebelum COVID, the way kita handle staff, kita selalu tiap-tiap pagi, sebab kita dah ada plan tau. So tiap-tiap pagi staff masuk, dia dah tahu dah apa nak kena buat. Just in case macam bila tengok report macam kenapa macam ni. So time yang itu baru kita akan tanya staff kenapa macam ni sebab kita nak tahu apa problem yang berlaku kat situ. Tapi bila COVID 100% tukar. Maksudnya pagi sebelum masuk kita akan briefing dulu. Okay, hari ni kita buat macam ni. Dengan staff yang datang banyak hari ni, dengan plan hari ni kita boleh dapat KPI macam ni. Okay, habis kerja kita akan briefing untuk esok. And esok kita akan remind balik yang pasal semalam tu. Maksudnya bila buat macam tu beza tau Dila, sebab boleh tengok production yang bila kita buat briefing dengan tak buat briefing dia sangat lain. KPI yang masa briefing ni kadang-kadang dia over exceed punya KPI. Sebab bila buat macam tu staff kita dalam kawalan dia tahu kita kena buat macam ni, dia dah tahu apa next. Kalau kita tak briefing dia tak clear pun kadang-kadang. Dia macam nak buat macam ni, tak apalah kejap lagi lah buat yang ini dulu. Dia tak clear. So kadang-kadang KPI yang kita nak tu tak dapat. Tapi bila time COVID ni, Alhamdulillah kita punya KPI kadang-kadang over exceed kita. Macam bila masuk dalam puasa ni, kita faham lah kita pun kadang-kadang penat juga kan. So kita cakap kalau tak dapat KPI like 30% tak dapat KPI, kita faham bulan puasa. Kita pun sebab kita punya tenaga orang kata hard. Tapi untuk bulan puasa ni Lisa tengok lebih daripada sebelum puasa. Macam korang ni okey ke tak? Kita pula yang risau. So macam actually staff ni dia kena clear sebenarnya on part kerja apa masalah kini. Kalau ada masalah ni dia orang tahu macam mana nak handle. Macam tu. Bukan senang kan nak jaga staff production. Betul. Ya Allah, tak tanggungnya. Sebab masa PKP Lisa ada like 10 staff sebab kita ada pakai mesin. So dengan bantuan mesin kita tak perlu banyak sangat staff kan sebab more to mesin. Tapi time COVID ni
dengan orang kata surat kuasa yang daripada kementerian, Lisa tambah staff almost like double. Tapi Rena lah juga nak handle sebab kita nak kena jaga SOP time COVID. Macam mata nak kena pantau je, datang mata macam kena mulia tengok part sini. Itulah macam Okay, so itu part team lah. Yeah, part team. So far macam kena pantau double lah. Betul, pantau double. And Lisa dengan Ibu pun start COVID, kita orang 100% dekat production. Pagi sampai petang kalau macam dulu sebab Lisa banyak kerja kat luar, so macam ada kena jumpa klien, supplier, distributor setiap hari kadang-kadang, so Lisa tak banyak sangat dekat production. Tapi bila time COVID ni, Lisa macam semua through WhatsApp je, kadang-kadang call, Lisa banyak kat production. Kalau tak, produk tak boleh nak keluar sebab yelah bila staff pun tengok kita pun bersama-sama dengan diorang kan, susah senang. So macam okay, Alhamdulillah sekarang. Wow, menarik. Okay, macam sekarang ni permintaan dekat Pasaraya kan. So bila ada PKP ni, ada tak angle lain yang Lisa nampak? Maksudnya dari segi channel lain. Ada tak yang Lisa nampak lagi boleh sebenarnya Frozen ni boleh letak dekat channel-channel lain ataupun pelbagaikan lagi channel. Ada lagi tak? Kalau macam ni, kalau macam online tadi kita ada masalah macam tu, unless kalau kita nak solve problem bab online, setiap negeri kita dah ada our main distributor kat situ. Yes, bila kat situ kita akan dapat kurangkan sikit cost handling. Maksudnya distributor akan pegang stok. So maksudnya yang mana nak buat gerak kerja online untuk satu state tu, dia akan directly to distributor je, dia tak akan directly dekat production besar. Maksudnya kat situ kita dah boleh risiko kurang, cost handling kurang. Macam tu. Itu cara nak solve lah. Tapi kalau Lisa punya bila dah tengok situasi sekarang, Lisa macam dengan Ibu macam like dah dapat idea, oh lepas ni kita tak boleh kita nak tackle Pasaraya like one by one. Itu dulu Lisa. Sebab Lisa tengok KPI, okay macam okay lah this year kita nak ambil tackle like 15 punya Pasaraya lah. Okay dah dapat 15 Pasaraya ke 50 ke, kita dah tahu okay kita kena ada stok banyak ni. Ya kita tukar. Kita jangan tackle Pasaraya, kita ambil distributor. Distributor sebelum PKP dia punya order like 100 carton per month. Tapi sekarang 100 carton per week. Oh my god. Double triple lah macam. Okay. So distributor pun dia orang supply dekat Pasaraya. Maksudnya Lisa kena ubah cara channel tu nak bergerak. Faham. So salah satu cara dah lah. Yes. Cumanya time PKP ni jujur saya cakap bila orang tengok kita punya produk keluar masuk sangat cepat, orang akan rasa macam okay diorang tak ada problem kewangan ni sebab orang banyak order dengan dia. Total salah. Time PKP ni kita banyak sangat cucuk modal sebab bila kita dah beli like bahan mentah double triple, itu memang dah makan kos kan. Sebab yang kita hantar kat distributor tu, kita tak dapat payment cash tau. Lisa punya kredit, semua kredit no cash. Oh my god. So macam, tapi alhamdulillah sebabnya Lisa, Ibu and family Lisa, ayah pun support. So macam okay tak apa, kita cucuk modal kat sini. Okay, kita jalan je. Macam tu. Okay, faham. Hai. Ada lagi yang masuk? Ada yang baru masuk, thank you. Hari ni Dila dengan Tengku Lisa. Hai. Okay, minta tolong share support kita orang punya perkongsian hari ni, tengah hari ni. Okay, alright Lisa. Dila nak tanya lagi satu berkenaan dengan macam Frozen, dia lebih kepada retail kan? Betul. Dan produk Frozen ni jual direct pelanggan. Okay.
Okay, bila jual direct pelanggan, macam mana Lisa nak memastikan orang kata apa dari segi persaingan brand Syahira dengan brand-brand lain yang ada dalam pasaraya tu? Okay, betul. Faham sangat yang itu one of our problem masa Lisa start masuk family business. Sebab Lisa rasa macam Nana dekat Terengganu terlalu banyak IKS frozen. Sangat banyak. Bersepah-sepah. Dia macam like dalam satu kolam tu terlalu banyak ikan. So macam kita tak tahu macam mana nak beza antara satu produk dengan produk yang lain. So rasa macam kalau tiba-tiba dapat tahu kan ada someone ni buat macam dia pun buat curry puff juga. Sama macam kita. Macam mana tambah lagi satu persaingan. Tambah. Bincang ibu macam mana terlalu banyaklah persaingan, jadi macam makin lama makin takut, makin tambah risiko. So ibu pun cakap kenapa nak kena risau, sebab kita kan ada kita punya tersendiri, kita punya produk kita tersendiri, kita bawa benda lain. Cakap lain daripada betul dia buat curry puff, kita pun buat curry puff juga. Apa benda yang lain? Okey. Kalau perasan Lisa punya curry puff, mold dia tu, mold yang like bentuk curry puff tu, kita tempah khas memang sendiri punya. Oh, maksudnya takkan sama bentuk dia dengan orang lain? Yes, takkan sama. Memang nampak sama tapi dia punya claim tu yang itu kita tempah khas macam tu. Jadi dia punya bila benda tu memainkan peranan, maksudnya dia punya crispy akan jadi lain. Okay. Kadang-kadang orang tak perasan, Lisa pun tak perasan benda, tapi bila cakap dengan ibu, kakak risau lah ibu, macam orang lain pun buat curry puff juga, kita buat curry puff macam mana kan. Itu satu. Lagi satu, first kita business, kita tak banyak SKU pun. Kita hanya ada beberapa produk macam curry puff 3 jenis, donat, itu je, like macam 4 produk. Dan yang ini maksudnya ialah bila kita dah ada hubungan baik dengan pasaraya, dia pun cakap orang IKS ni satulah kalau you nak senang, nak orang nak ambil you, nak orang tackle you, buat you lain daripada yang lain, you buat banyak SKU. Tambahlah. So for now, walaupun macam contoh SKU sama, curry puff contoh Lisa buat pack biasa 15, you buatlah double 30 untuk pemborong. Harga you reduce sikit. So banyak SKU. So Lisa daripada 4 SKU, sekarang Lisa ada 15 SKU. Okay. Macam tu. Maksudnya kalau IKS yang lain kat luar sana kan, maksudnya kalau nak buat yang sekarang terbaru tengah bara ketupat frozen sebab nak raya. Ya. Okay kan, betul. Tapi macam kalau kat tempat lain kita nampak satu je ketupat biasa. Tapi sekarang ada ketupat jagung, ketupat kulit hitam, which is dia buat sesuatu yang baru yang orang lain tak buat pun. Itu yang akan keluarkan dia daripada kelompok yang sama-sama frozen tu. Jadi orang macam kalau beli kat dia kita dapat satu jenis je ketupat biasa, tapi kalau kat dia macam-macam ketupat kita ada, which is lain daripada yang lain. Dia keluarkan diri dia tunjuk something baru yang orang rasa kita kena ambil dia berbanding another one. Produk yang sama. Yes, produk yang sama, tapi kita buat sesuatu yang baru lah yang orang lain tak akan buat pun, orang tak terfikir. Tapi bila dia buat macam tu, satu hari nanti orang lain pun akan buat macam tu. Okay. Orang cakap, dia dah buat ketupat kulit hitam. Okey lah, aku nak buat jugalah sebab nampak dia buat laku. Tapi kena ingat time tu kita dah lama, orang dah tahu dah rasa. Orang dah tahu rasa, branding time tu dah kuat dah pun. Dia macam benda tu kita tak payah risau, rezeki masing-masing. Maybe masa orang lain keluarkan, kita punya sale akan drop sedikit, like maybe 50%, 30%. Tapi kalau kita berjaga dari segi kualiti, rasa, packaging semua tu, benda tu akan back to normal balik. Kita akan dapat balik. Cuma kita kena percayalah rezeki tu. Kena jaga semua kualiti. Jangan nanti kan bila macam aku dah laku, okay buat je lah, orang akan beli aku punya. Dia terlalu like overconfident tapi dia dah tak jaga kualiti. Lisa dekat production masa tengah buat jaga QC, masuk freezer QC, keluar nak pergi distributor QC. Dekat pasaraya sebab Lisa dah kebanyakan pasaraya Lisa dah pas kepada distributor. Cuma dekat pasaraya kadang-kadang Lisa tak total lepas, Lisa akan still pantau juga dekat pasaraya. So kalau dekat pasaraya Lisa akan QC balik. QC tengok, kenapa macam ni kan?
Sebalik Lisa ambil gambar balik, bincang. Kenapa macam ni, macam ni, macam ni? Sebab kita nak elakkan benda tu berlaku lagi. Kita membezakan like, produk Syahira yang frozen dengan produk yang lain. Sebab kalau nak tengok produk frozen ni harga tak boleh jual mahal sangat. Betul. Lepas tu macam Lisa punya produk packaging memang nice. Lagi Betul, apa betul. lagi? Lepas tu kuantiti apa semua nak kena jaga tau. Betul. Sebab kadang-kadang bila kita ada staff baru, yelah kita pun faham staff baru dia pun tak tahu gerak kerja. Macam like kadang-kadang Karipap 15 letak 14. Okay. Bila dah ramai, kita kadang-kadang tak perasan tau. Tapi kalau macam bila dekat yang bahagian end out, yang kat bahagian akhir tu, kadang-kadang bila kita pegang kita tahu, ni tak cukup kuantiti ni. Itu kalau yang dah biasa, maksudnya staff yang lama-lama kan, pun tak cukup. Bila tengok, betul. Reject lah. Daripada reject kat pasaraya yang akan menjatuhkan branding, baik kita reject awal-awal. Maksudnya pengawasan tu kena sangat betul-betul. ketat. Yes. Sampai kadang-kadang bila nak susun dalam freezer pun kan, kalau sengit ke terbalik ke, dia macam akan betulkan balik sampai dia orang cakap betapa orang kata macam mana nak jaganya dia punya kualiti tu, sampai dia orang cakap macam kakak renyahnya nak kena ikut semua ni tapi nak buat macam ni, kita nak jaga kan benda tu. So far itulah. Bukan senang nak jaga brand. Betul. Brand sangat power. Meaning to say kalau kita dah jaga brand pada awal, just in case anything happen pun, kita boleh back on track balik. Faham. Wah, menarik. Tengok ada orang komen. Maknanya dalam setiap negeri kena ada pemborong. Yes. Ada distributor. Tapi kena jaga tau, walaupun di setiap negeri ada pemborong, production kena jaga. Maksudnya selalu pemborong akan hantar PO. Like okay, like this week kita nak 100 carton, tapi kalau you boleh hantar like 50 carton, sebab daripada awal tu kita dah ada perjanjian yang membolehkan distributor saman kita. Itu kena hati-hati. Kalau you tak boleh nak supply, rasa macam kita tak mampu lagi nak supply dekat distributor like 100 carton per week, jangan ambil risiko. Okay. Ada kontrak macam tu Ada. Sebab tu Lisa tak nak macam boleh je macam okay tak apalah, tak naklah supply 100 carton banyak sangat lah, kita supply 50 je. Tapi sekali dua kali berlaku diorang okey lagi. Cuma habis-habis ini je you hantar, banyak ni je. Itu je. Tapi akan datang sebab diorang pun nak jaga nama diorang, nama distributor. Betul. Kemungkinan surat sama akan datang. Itu bukan jatuhkan branding, tu jatuhkan company you sendiri. Kena buat kira benda tu semua. Lisa daripada dah 3 tahun kan masuk family business, Lisa dah cuba dengan distributor like 10 times. 10 kali jumpa, 10 kali cancel sebab tak mampu nak supply quantity. And yang this one bila nak supply, sebab dah tengok cara order diorang apa semua, sebelum supply Lisa dah prepare stok, maksudnya untuk penghantaran. Sebab tak nak berlaku macam ni lah. Okay, so kekuatan bisnes Lisa lebih kepada kualiti produk sendiri. Betul. Dan dia punya karipap ada mall dia sendiri apa semualah. Secara jujurnya Lisa bagi tahu, kebanyakan kalau produk dekat pasaraya, sebab kita dah handling sampai kat pasaraya, cara diorang handling mungkin ada reject kan. So far yang produk Syahira alhamdulillah tak ada lagi, bukan tak ada, kalau untuk bahagian handling tak ada lagi reject. Unless dekat pasaraya diorang salah masuk korum, diorang masuk tempat korum yang sayur tu, itu kan semua turun, problem kat situ. Setakat ni kalau untuk dari segi maksudnya tak seal ke ataupun karipap pecah-pecah, terbuka ke, rekah ke, so far alhamdulillah. Yang itu kita masih dalam kawalan. Ya, ada. Itu kita orang macam masa reject. Sebab bila hantar, diorang akan masuk dalam korum. Kita orang buat dalam korum. Kita hantar like berapa carton 10 carton, 10 reject. Rosak. Itu tersilap masuk korum? Itu atas pasaraya, tapi sebenarnya daripada awal perjanjian masih kita juga yang kena cover kos kerugian. Betul.
Dah lah kredit. Betul. Dia macam, kita apa sabar. Biasa-biasa ni. Tapi at least sebenarnya bagus tau. Bila kena macam tu, kita dah beware. Setiap kali penghantaran kita dah inform, you masuk freezer betul-betul lah cakap. Maksudnya benda tu dah dalam, kalau benda tu tak pernah berlaku, kita tak tahu benda tu akan boleh terjadi masalah-masalah macam tu. Tapi bila dah pernah berlaku, benda tu dalam kita punya pengetahuan, benda ni boleh berlaku. Sebenarnya setiap masalah tu is good. Kita akan ada rasa macam, ini akan terjadi, macam how to solve this part. Macam sama juga COVID-19 ni kan. Peniaga kat luar sana tak kisahlah frozen ke apa-apa business, kalau tak berlaku yang sekarang ni, COVID ni, just in case tahun-tahun yang lain berlaku pandemik, tapi bukan, kita tak tahu kan, ini disebabkan penyakit. Kalau bukan disebabkan penyakit, kita tak tahu. Tapi kalau benda ni dah pernah berlaku, so the next time bila berlaku, kita tahu, okay, handle macam ni, tukar part. So dia takkan sama dengan yang normal punya gerak kerja, dia dah tukar kepada yang baru. Dia bila berlaku tu, ialah kita learn something from the problem. Nice. So dekat situ baru kita tengok sebenarnya boleh lagi, production tu boleh buat lagi impact kan. Macam kita orang pun macam tengah susun team untuk pack lagi, untuk produktifkan lagi team tu sebenarnya boleh lagi. Macam tu. Betul. Sekarang baru nampak tau. Rupanya sebelum ni alahai kerja tak tahu mana pun. Betul kan? Macam padahal sebelum ni aku buat boleh staff banyak ni. Sebenarnya kita boleh lagi banyak, ada lagi kita yang boleh kita achieve. Tapi sebab tak terjadi ni benda macam ni, kita tak tahu. Dia lagi tim muda-muda kan? Ya Allah. So benda-benda macam tu okay, barulah kita boleh nampak ni nak solve apa. Betul. Okay. Kita dah ada data tu kan? Menarik. Okay, soalan akhir. Alright. Sebelum kita end live, prediction Lisa berkenaan dengan frozen food yang akan datang ni, macam mana dia punya permintaan dia? Yang Lisa rasa prediction Lisa lah by data Lisa ada. Okay lah, prediction Lisa untuk akan datang frozen food, bukan saja Syahira sebenarnya, IKS yang lain yang buat frozen food pun sebenarnya, walaupun bukan time COVID, frozen food sangat ada demand. Tapi kualiti rasa semua kena jagalah. Apa yang customer bagi tahu tu kena take note. Kalau tak, dia tak akan complain. Betul. Okay. Macam, okay lah kalau yang mana baru nak start all over again tu, kita tahu frozen margin sikit. Tapi tak apa, tak ada masalah. Macam kita nak bina baru. Kalau kita cepat, itu semua based on kita. Kalau dalam bisnes, kita buat banyak, kita dapat banyak. Kita buat sikit, kita dapat sikit. So, you kena bertanggungjawab lah apa dengan you buat. You nak lebih, you rasa macam, I nak masuk pasar raya, I nak pakai distributor, I nak pakai agent apa semua. Bagi contoh macam Ramli, right? Ramli frozen food. Kita tengok gerak kerja dia macam mana. Cepat tak? Orang lain masuk 8.30, you masuk pukul berapa? 7.30. Pukul 9 pagi. Orang baik pukul 5, you balik pukul berapa? Pukul 4 ataupun lewat lagi. Itu semua mempengaruhi bisnes. Sebab bisnes tu you sendiri, you bertanggungjawab atas bisnes you sendiri. So macam Lisa untuk akan datang, Lisa pun dah susun strategi. Maksudnya kita akan tackle lagi beberapa distributor sebab data-data kita dah ada. So based on that data, kita boleh improve lagi kita punya gerak kerja. Benda ni akan improve lagi yang ada sekarang kan. Macam time COVID ni pun ada beberapa distributor daripada lain negeri minta produk kita time COVID. Tapi time COVID kita tak bagilah, kita pun tahu risiko dia kan. Kita okay, kita boleh bagi tapi bukan time COVID lah. After COVID, after settle semua ni, kita plan baru balik, kita akan bagi balik. Maksudnya kita akan supply lah dekat diorang. Bukan time sekarang lah. Kalau bagi time sekarang betul boleh kaya raya kan. Tapi tu makan diri. Macam tu lah. Lepas ni memang fokus kat distributor. Setiap negeri akan ada lah. Ya, insyaAllah. So masa sekarang ni walaupun tak boleh nak buka lagi, tapi dah susun dah lah apa nak buat. Ya, betul. Maksudnya sekarang apa yang berlaku sekarang ni, kita learn something. Kita kena kumpul data. Macam contoh IKS Line kan, dia kena ada data-data tau. Maksudnya okay, hari ni berapa banyak production yang dia boleh buat, dia kena simpan benda tu.
Sebab kebanyakan dia tak ada data-data tu, jadi bila nak buat gerak kerja tu dia agak susah. Sama macam akaun kita tahu kan duit kita keluar ke mana, sama je, production pun sama, kena ada benda tu. Even kita supply berapa banyak kita bagi, musim-musim macam ni, macam untuk supply frozen food, dia lain tau. Time raya lain, time puasa lain, dia kena ada data-data tu. Tak ada data-data, nanti you gone lah. Faham. Menarik. Hai Tuan Muiz. Dia kata apa ni? Hi both of you. Hai. Hai, okay. Kita dah nak hampir habis. Alright. Ada soalan, yes. Ada soalan. Okay. Kita jawab dulu soalan boleh? Boleh. Okey, soalan macam mana Syahira memilih pemborong-pemborong? Ada syarat-syarat tertentu untuk pemborong patuhi? Macam tu. Alright, okay. Syarat-syarat dia macam ni lah. So far, pemborong yang kita pilih, based on macam ni, kita nak tahu juga macam mana sales channel dia. Itu penting sebab kadang-kadang diorang ni rasa betul. Kalau ada reject ke problem, memang kita akan ganti produk yang baru. Sebab itu memang perjanjian awal kan. Kalau Syahira dengan mana-mana kita punya sales channel, reject kita ganti. Sebab tu kita nak tahu, okay, kalau contohlah Dila nak jadi Lisa punya distributor. Okay, saya nak tahulah. Kalau Dila dapat produk Lisa, macam mana Dila pasarkan? Masuk pasar raya ke ataupun one by one ke? Macam nak jadi agent ke apa kan? So from there Lisa dah tahu. Oh, kalau nak masuk pasar raya ni ataupun kedai-kedai runcit ke, Lisa dah tahu. Okay, kalau macam ni aku punya order akan jadi macam ni. Sebab Lisa pun pernah supply kat kedai runcit. So kita tahu kalau kedai runcit dia punya order untuk orang repeat order tu macam mana. So kalau dia kata okay, saya nak jadi distributor, saya punya sales channel adalah kedai-kedai runcit dengan individu. Dan kalau dia minta produk tu kuantiti macam ni, Lisa akan guide lah, maksudnya you tak boleh macam ni, ini akan you rugi, dan nanti kita pun akan ada masalah sebab bila dia rugi dia akan cakap macam barang you tak laku lah. Barang you orang tak boleh terima, sedangkan kita dah tahu macam mana penerimaan customer. Dia selama 20 tahun semua data-data tu kita dah pegang dah. Jadi macam kena selected jugalah untuk dapatkan pemborong. Bukan. Betul. Kita paling penting kita tahu sales channel dia macam mana. Kita nak tahu kekuatan dia juga. Supaya demand and supply tu stable. Yes, stable. Sebab kita pun nak juga tolong dia, bukan kita bila kita tahu sales channel tu bukan untuk kita je, untuk dia juga. Sebab once dia dah cakap macam ni, kita tahu you tak boleh buat macam ni sebab you akan ada problem dekat part sini. Sebab kadang-kadang dia nak cuba tapi kita just guide dia yang mana kita tahu, yang mana kita mampu kan. Faham. Tengok ada orang komen, Cik Puan Nur Azlina. Stop Lisa. Thank you. Okay. Alright. Kita dah habis soalan. Alright. Okay, sekarang dah berapa dah? 11.45. Oh, kita on time lah Dila. Betul lah. Syak-syak Syak-syak. Alam tak bunyi lagi. Itulah bahasanya. Lisa. Okay. Kata-kata akhir sebab salah satu tujuan dia yang Dila buat sharing macam ni sebab kita nak transfer. Dila pun nak transfer juga energi kat Lisa. Kan, sama-sama. Nak ambil juga energi Lisa yang banyak sangat. Supaya kita boleh stable balik mood untuk kita survive dalam COVID-19. Jadi pesanan yang terakhir untuk Lisa, untuk bagi dekat saya dan juga semua orang yang tengok live kita tengah hari ni. Apa pesanan Lisa? Okay, pesanan Lisa kalau yang dekat luar sana yang jalankan bisnes frozen food, tak kisahlah macam mana, baru ke, pertengahan ke, yang mana maksudnya bila ada problem maybe dari segi kita tahu packaging ke, handling staff ke, accounts apa semua, kita refer kepada orang yang betul. Kita jangan share sendiri. Actually yang pasal data-data tu pun
Lisa dulu tak pernah buat. Tapi sebab Lisa dulu pernah jadi PA kepada Datuk Faridah Halim, Bila tahu. So Lisa Nanti kita set lah. Kita set lah jumpa Ibu Hanim. Bila daripada tu, kita kena, so bila dia terjumpa banyak orang kata, orang-orang bisnes, kebanyakannya orang-orang yang lagi ada orang yang hebat daripada kita. So dia bagi tahu lah, okay, kita boleh datang macam ni. So bila Lisa balik, Lisa buat dekat my own company, baru Lisa tahu, betul lah ada effect. So kalau ITS kat sana pun tak kisah you kecil ke besar ke pertahanan kita tahu, kena buat benda macam tu. InsyaAllah boleh lepas COVID-19 ni balik dalam track balik, buat slow-slow balik, semua tu okey, Alhamdulillah. Cuma kena, yalah, dugaan kan bisa sendiri memang banyak dugaan. Kan Bila? Banyak sangat. Orang tak tahu, orang nampak kita dekat depan okey kan. Tapi kat belakang tak cukup kaki tangan ni. Tak cukup kaki tangan, malam tidur tak boleh lena, nak bayar gaji staff, production apa semua. Kan, betul. Okay, so Lisa, untuk tengah hari ni, terima kasih banyak-banyak sebab berkongsi dengan kami semua. Alright. Secara live ni. Sama. Thank you Dila sebab invite Lisa juga tau. Okay. Tak ada suara dah. Tak ada suara dah. Dila buat setiap hari kan? Hari ni. Yelah, betul. Hari ni ada lagi seorang kan petang. Ya, petang, Tuan Rafiq. Okay, so Lisa, terima kasih banyak-banyak sangat kongsi berkenaan dengan Frozen. So Dila pun dah nampak dah sikit macam mana lepas ni Dila kontak balik. Nice. InsyaAllah. Sebab kita orang tengah produk sekarang demand okey, sekarang kita tengah tambah logistik dan sebagainya. Tengoklah nanti boleh kita kontak-kontak insyaAllah. Amin. Boleh. Kita sama-sama je lah. Yes. Thank you Lisa. Alright. Okay Lisa. Okay, bye. Assalamualaikum. Lagi. Salam. Okay semua, bye. Bye.